أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا محمدا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan dikasihi juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Qala atadruna akhbaraha? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila ala zahriha an taqul 'amila kaza wa kaza yawma kaza wa kaza. Qala fa hazihi akhbaruha. Baik, daripada sahabat Nabi yang terkenal dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, satu hari Nabi SAW sebut satu ayat Quran. Depan sahabat ni, Nabi sebut satu ayat Quran. Nabi baca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Surah apa ni? Az-Zalzalah. Az-Zalzalah, surah hari goncang. Surah hari gempa. Hari Allah Ta'ala goncang sedahsyat-dahsyatnya bumi kita ni. Az-Zalzalah. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Allah Ta'ala kata apa? Pada hari kiamat itu, Tuhan suruh bumi berkata-kata, report terhadap apa kelakuan manusia pada dia dulu. Tu dia. Tak pernah bumi ni, tanah ni bercakap, tuan-tuan. Hari kiamat besok dia bercakap. Tuhan kata apa? Bi anna rabbaka auhalaha. Pasal apa? Pasal Tuhan dah wahyu kepada bumi ni. Tuhan dah perintah kepada bumi ni untuk bercakap depan dia. Apa manusia dah buat ke hang dulu? Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita selalu baca ayat ni, tapi kita jarang nak hayati ayat ni, nak faham makna ayat tu. Siapa faham ayat ni, tuan-tuan, tak teringat nak buat jahat.
Pasal semua kelakuan kita ni dibentangkan bukan setakat malaikat kiraman katibin, malaikat raqib, malaikat atid pi bagi tahu pada Tuhan apa kita buat dulu, bahkan salah satu saksi penting Allah di hari kiamat. Tuhan perintahkan bumi ni bercakap apa saja kita buat. Sama ada kita buat baik, dia buat baik. Kita buat jahat, dia buat jahat. Maka Nabi SAW kata apa? Qala atadruna akhbaraha. Hampa tahu atau tidak? Bumi akan kata apa pada Tuhan? Nih, yang bumi selama ni sengap, diam, tak kata apa. Kalau bumi boleh bercakap, tuan-tuan, boleh tak payah buat kerja lah. Suruh bumi handle. Geng-geng yang nak curi getah sekerap, nak curi bila musim derian, curi derian. Tak ada derian-derian dah habis pula, pergi curi pisang orang. Semalam 2 batang pisang saya kena. Alhamdulillah, musim PKP hari tu 3 bulan, Alhamdulillah, selamat saya punya pisang. Bila dah masuk kerja, mereka balik dah, mereka balik. Jadi kita tengok, 2 batang kena sunat dah. Dia tinggal batang saja. Tandan, dia balik habis. Kalau semua manusia faham ayat ni, masalahnya manusia dia tak mau faham. Itu sebab kita selalu dengar tok-tok guru kita kata, ustaz-ustaz duk kata, kembali pada agama, kembali pada agama. Maksud kembali pada agama ni, kembali pada Quran. Apa Quran kata tu amal. Apa hadis Nabi kata tu kita turut, kita patuh, kita ikut. Kalau semua orang takut kepada Allah, tak jadi masalah dunia ni. Hari ni tak takut dengan Allah Ta'ala punya pasal. Pergi meniaga umrah pun tipu orang. Tak maaf cakap lah. Pergi buat benda-benda agama pun tipu. Jual air zam-zam pun tipu. Bayangkan tu tuan-tuan. Perkara-perkara agama pun, benda-benda agama tu pun dia sanggup tipu. Kalau semua manusia tahu, faham bahawa bumi ni nanti akan berkata-kata terhadap kelakuan kita. Imma kita buat baik, dia abang. Imma kita buat jahat pun dia abang. Kita takkan gamak nak buat dosa. Tak gamak nak buat jahat depan Allah Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak izinkan bumi ni berkata dulu. Bila masa bumi ni berkata, hari kiamat. Hari kiamat. Kalau bumi boleh berkata, tuan-tuan jenuh kita. Dia kata pada Haji Osman, Haji, tak ada tiang lain ke nak duduk? Tak maaf je. Oh, kosong lama. Sungguh. Sebab Tuhan nak, tu sebab kita ni, tuan-tuan, habaq lama dah. Bila kita semayang masjid i'tikaf, tukar tempat lain-lain. Hari Isnin duduk di sini, Selasa duduk sini, Rabu duduk sini. Ini sunnah. Kalau tuan-tuan tengok tok-tok guru kita, Tuan Guru Hadi Awang contohnya, dia semayang berubah-ubah di Masjid Marang tu. Ustaz semayang kat sini, sebab tempat kita sujud tu lah nanti akan jadi saksi kepada Allah. Dia akan habaq pada kita. Dia jadi saksi bahawa kita pernah sujud pada Allah dulu. Mujur surau ni tak banyak tiang. Kalau tak confirm, kena booking saja. Bangun, tu tempat aku dulu. Oh. Baik, tak apalah. Kan? Sunat. Saya nak abang tu, sunat kita duduk di tempat-tempat yang berbeza. Nak duduk depan tak apa. Tapi berbeza-beza kedudukan. Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Bila Nabi tanya sahabat, hampa tahu atau tidak, bumi akan report apa pada Allah nanti? Maka bumi dia kata apa? Maka sahabat Nabi dia jawab apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul saja lebih mengetahui. Kami tak tahu. Ini adab antara sahabat dengan Rasul. Mereka tak melebih-lebih depan Nabi. Kita tengok kadang-kadang ada anak murid melebih-lebih depan tok guru. Lebih.
Tok Guru tak statement apa pun. Dia bercakap dulu. Sahabat Nabi, dia biar Nabi bercakap. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah lebih mengetahui. Rasul lebih mengetahui. Ya Rasulullah, kami tak tahu. Ini adab mereka. Mereka kalau tak secure, mereka rasa tak apa yakin nak jawab, mereka terus jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Muslimin dan muslimat anda rahmati. Ya saya pun tuan-tuan, kalau sekiranya saya orang tanya hukum, saya tak secure selamat. Tak selamat jawapan saya tu. Ingat-ingat lupa ke apa semua. Saya kata, sabar Ustaz, saya hold dulu soalan ni, bagi nombor telefon, saya WhatsApp kemudian. Saya cari dulu. Sebab kita kena rujuk. Kita tak boleh main jawab sembrono. Ini pernah sekali tuan-tuan. Radio, tak mahu abang lah radio mana. Tapi soal jawab agama secara live. Ustaz ni dijemput untuk jawab soal agama. Soal jawab agama secara live. Jadi dalam banyak-banyak pemanggil tu ada satu orang perempuan telefon radio ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya Ustaz. Kalau kita bersetubuh di waktu siang bulan Ramadan, bukankah kita ni kena kifarah kifarah puasa, kita kena ganti balik puasa kita 2 bulan berturut-turut? Dia kata ya, 2 bulan berturut-turut kalau berjima, bersetubuh dengan isteri siang hari bulan Ramadan. So soalan saya Ustaz, ni perempuan ni dia tanya. Saya nak tanya Ustaz, siapa yang kena puasa? Suami kah? Isteri sekali kah? Apa Ustaz tu jawab? Masa bersetubuh tu buat dengan siapa? Nampak? Masa bersetubuh tu dengan siapa? Cik puan ni pun jawablah. Dah tentu kita berdua, suami dengan isteri. Maka Ustaz ni tak boleh jawab. Kalau dua-dua buat, dua-dua kena lah. Dia tak fikir habis dulu. Ni orang kata gelojoh nak bagi jawapan. Tak, kalau dua-dua buat, dua-dua kena lah. Okey, Assalamualaikum. Dia letak telefon. Cik puan ni tak puas hati lah. Pasal apa? Pasal macam mana? 3-4 kali pemanggil, dia pun telefon lagi sekali. Assalamualaikum Ustaz. Saya ni puan sekian-sekian daripada sekian-sekian tempat. Saya nak minta Ustaz ni confirm betul-betul balik jawapan Ustaz. Betul kah laki bini kena ganti puasa 2 bulan turut-turut tu? Ustaz ni mula naik perongeh. La ilaha illallah. Saya habaq dah. Awak tak percaya saya kan ni? Pula. Dia naik perongeh dia. Saya dah kata kalau dua-dua berjima, dua-dua bersetubuh, dua-dua buat, dua-dua lah kena kifarah puasa tu. Dah. Saya banyak lagi nak jawab pemanggil ni. Pula. Dia letak telefon tu. Itu on air tu secara live. Semua orang dengar. Yang dengar ni pula ada jahil, ada alim. Ada di kalangan ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, mungkin Tok Mufti sekali. Mereka ni geleng kepala. Allah, Syekh ni gelojoh dalam memberi jawapan. Katalah terlupa ke apa semua. Apa salahnya kita tunjuk kita punya rasa besar diri, kita punya rasa jiwa yang besar diri pula. Hati yang besar, jiwa yang besar. Kita habaq kat dia, minta maaf saya tak apa ingat jawapannya, nanti saya rujuk dulu. Jangan duk kata kita pakai lebay, pakai sorban, dan sebagainya. Kita duk boleh anggap bahawa kita tahu segala-gala. Makin kita tahu sebenarnya makin kita jahil. Makin belajar ilmu Tuhan ni makin jahil. Makin banyak lagi belajar, jahil lagi. Lagi belajar, lagi jahil. Sebab rupanya banyak lagi benda kita tak tahu. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, orang perempuan bolehkah puasa sebulan berturut-turut? Kecuali kalau dia dah menopause. Dia dah berhenti haid dia. Orang perempuan dia ada on and off. Dia ada masa cuti dia. Apa maksud syahraini mutatabi'ain, 2 bulan turut-turut, maksudnya without fail, tanpa berhenti. So katalah dia dah puasa dah sebulan.
ataupun dia dah puasa hampir-hampir nak cukup katalah dia nak puasa sampai hari yang ke-23 puasa, tiba-tiba dia datang haid, dia datang bulan. Bila bersih balik dia punya, bila dah suci haid dia tu, dia kena ulang balik puasa daripada awal. Sampai bila dia nak selesai puasa dia? Okeylah, katalah bila time menepus, bila time dah tua, besok boleh ganti ke apa semua. Laratkah dia nak ganti? Kena dah sakit. Jadi yang kena hanya laki-laki. Sebab tu kita kena tiru akhlak Rasulullah, akhlak sahabat Rasulullah. Bila mereka ni rasa tak apa yakin, mereka kata Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Tak mau gelojok, tak mau lebih-lebih daripada tuan guru kita. Maka Nabi SAW jawab apa? Fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala zahriha. Nabi kata sesungguhnya apa yang bumi akan habaq nanti, dia akan repot semua. Baik manusia itu, baik hamba Allah itu, abdin, hamba Allah laki-laki, aw amatin, ataupun hamba Allah perempuan, apa mereka buat, mereka akan habaq. Dia akan habaq. Sama ada hang besar, hang kecil, hang ada nama, tak ada nama, popular, tak ada nama, dan sebagainya, dia habaq semua. Dia tak ada pilih bulu. Kita mungkin pilih bulu. Ini kawan kita, case close, tutup. Oh, yang ni bukan kawan kita, ni musuh kita, maka kes boleh open balik. Kan? Dia boleh jadi macam tu. Ada orang kena tindakan, ada orang tak kena tindakan, ada orang senyap saja, ada orang bunyi dia punya siasatan dan sebagainya. Sedangkan di hari kiamat bumi tak macam tu. Dia tak pilih siapa-siapa pun. Baik. Antakul amila kaza wa kaza yauma kaza wa kaza. Dengan bumi berkata kepada Allah, ya Allah, si fulan ni buat kebaikan sekian-sekian pada hari sekian-sekian. Si fulan ni pula pergi buat jahat sekian-sekian pada hari sekian-sekian. Nabi kata qala fa hazihi akhbaruha. Inilah yang akan dihabaq oleh bumi kepada Allah Taala nanti. Tuan, kalau faham ayat ni macam kita sebut tadi, masjid surau tak payah letak CCTV apa. Kan? Hari ni punya tuan-tuan kawak ni, ya Allah, penyamun ni, dia bukan setakat masuk rumah orang, rumah Allah pun dia masuk. Saya abang dah dulu ada satu masjid. Masjid di Batu Gajah. Masjid Srijaya di Batu Gajah. Di masjid lama dia tu. Lah ni depa masjid baru. Di masjid lama depa tu ada satu peti duit. Saya tengok, ya ilaha illallah, bekeh apa, petri itu cukup banyak keliling. Saya ingat ada 5-6 tempat petri dah. Saya kata pada jawatan kuasa masjid, awak tak ganti buruk ni, keluar duit sikit lah, buat baru elok. Tak ada ustaz, ini kenangan. 5 kali petri itu menandakan 5 kali mereka balas dah, mereka kopak dah. Mereka main yang kali ke-6, kami buat kali ke-6 punya. Nampak tak? Muslimina muslimat dan rahmati Allah sekalian. Sama-samalah kita nak peringat bahawa kita ni sebenarnya bukannya hidup setakat di dunia, kita duduk pula nanti di akhirat. Bahkan di akhirat ni kekal selama-lama. Di dunia kita tak kekal. Bukti kita tak kekal, tuan-tuan. Dulu kita tenaga kita kuat, lah ni kita lemah. Dulu kita boleh berdiri sembahyang, lah kita terpaksa pakai bangku sembahyang. Menunjukkan kita dah tak kekal. Kan? Dulu telinga kita clear, lah ni kena kuat sikit. Anak menantu balik kampung, Assalamualaikum pak, kita pergi cari kapak. Sound trouble. Dulu tak pakai spek apa. Hari ni tuan-tuan, dengan spek-spek pun tak boleh pakai dah. Pasal apa? Terlalu rabun kita punya mata. Allahu Akbar. Jadi kita ni tak kekal. Lambat laun nanti kita akan ke dalam juga, mati, kita masuk pula satu alam barzakh, lepas tu alam akhirat yang kekal abadi. So kalau kita bahagia di akhirat ni, selama-lama bahagia. Tapi kalau sekiranya sengsara akhirat ni, selama-lama tu juga sengsara.
Wallahu a'lam. Mudah-mudahan mukadimah itu manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Baik, malam ni kita menyambung kuliah kita. Baik, kita masuk hari itu muka surat 131. Masalah ke 109. Kita masih lagi bincang tajuk Asy-Syada'id allati asabat an-nabi wa ashabi. Kesusahan, kepayahan, bala bencana yang ditimpa oleh Allah Ta'ala kepada Nabi dan sahabat dia. Kita dah abang lama dah. Sebelum ni pun ulang kali kita pun sebut. Tak ada siapa boleh challenge, tak ada siapa boleh lawan kesengsaraan yang ditimpa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu jugalah tak ada siapa boleh challenge Nabi punya ibadat, Nabi punya sedekah. Apa lagi? Nabi punya dharma, Nabi punya baca Quran, Nabi punya amalan, Nabi punya zikir. Tak ada siapa boleh challenge. Begitu juga tak ada siapa boleh challenge kesusahan yang menimpa terhadap Nabi. Walhal dia kekasih Allah. Kalau kekasih Allah, hidup patutnya mudah, hidup patutnya senang. Tapi apa yang menimpa pada Nabi, kecil-kecil, anak-anak lagi, budak-budak lagi, keluar-keluar daripada perut mak, ayah tak ada dah. Tempat nak tumpang manja tak ada dah. Tempat nak berpayung tak ada dah. 2 tahun kemudian Aminah pula meninggal. Yatim piatu dia ni. Bela pula Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tok wan dia ni. Bela pula kemudiannya meninggal pula. Dibela pula Abi Talib. Pak menakan dia. Dibela oleh Abi Talib sampailah dia ni dewasa. Dia duduk di bawah jagaan Abi Talib tu. Abi Talib nampak kepribadian Nabi. Abi Talib ni nampak kehebatan Rasulullah, kebenaran yang Nabi bawa. Akhirnya tak mau masuk Islam juga dia. Ini satu ujian yang menimpa terhadap Nabi. Dia Rasul. Nabi boleh terima lagi itu kesengsaraan, kepayaan, kemiskinan, kelaparan, kesusahan, macam-macam orang kafir Quraisy buat kat dia. Nabi boleh sabar, boleh tahan lagi. Tapi Nabi akhirnya tak boleh terima. Bukan tak boleh terima. Nabi akhirnya sebab sungguh apabila Abi Talib pak menakan dia. Yang tengok dia hari-hari. Akhirnya bila Nabi minta kepada Abu Talib ketika dia nazak, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pak cik, wahai pak menakanku, qul la ilaha illallah, sebutlah kalimah la ilaha illallah, masuklah Islam. Abu Talib tengok pembesar-pembesar Quraisy yang datang ziarah dia. Ya Abu Talib, hal taghdab an millatina Abdul Muttalib. Pembesar-pembesar Quraisy dia kata apa? Wahai Abu Talib, adakah kamu dah benci dengan agama millatina, agama keturunan kita, agama Abdul Muttalib, menyembah berhala? Kamu nak ikut anak menakan kamu ni, anak saudara kamu, dan kamu nak tinggalkan berhala kita ni? Abu Talib kata, ya Muhammad, aku tahu hang betul. Nampak Abu Talib, aku tahu hang benar. Tapi kalau aku ikut hang, apa mereka kata kat aku? Menangis Rasulullah. Pasal apa? Orang yang dia sayang, yang dia cinta, yang bela dia daripada kecil sampailah dewasa, akhirnya Tuhan tak bagi Islam. Tak bagi Islam. Turunlah ayat Quran, Tuhan kata apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, hang tak boleh bagi hidayah kepada orang yang hang cinta. Sebab kerja bagi hidayah ni kerja Tuhan, bukan kerja Nabi. Nabi menyampaikan, kita menyampaikan. Orang terima tak terima tu terpulang. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi kerja Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia suka. Jangan kita sebut kuliah kita dululah. Siapa yang Tuhan nak bagi dia Islam, Tuhan bagi tunjuk contoh sikit aja dia boleh terima dah. Faman yuridillahi ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kan? Siapa yang Allah Taala nak bagi dia hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, Tuhan akan bagi cerah hati dia untuk terima Islam.
Kadang-kadang tak payah baca Quran pun, tak payah baca hadis pun. Tengok apa kuasa Tuhan ni pun. Duduk dia, tertunduk dia. Ya Allah, Tuhan hantar COVID-19. Habis semua orang susah. Kalau COVID ni pun, kuman yang sehalus ni pun, yang sangat-sangat halus, 0,000,000,000,000, 8 kali kosong. Perpuluhan nombor-nombor sekian. Itu pun kita tak boleh nak lawan. Apalah kita nak lawan Tuhan. 150 buah negara jatuh habis. Satu dunia termasuklah Amerika yang kuat tu. China, Perancis, Italia, Britain dan macam-macam negara termasuk negara kita. Tuhan bagi jam semua dengan hantar tentera yang bernama COVID-19. Kalau orang tu ada cerah hati dia, Tuhan tunjuk sikit aja, dia akan patuh, dia akan surrender. Ya Allah, mana mungkin aku nak lawan Tuhan yang sebesar macam ni, sehebat, seperkasa semacam ini. Kalau dia hantar COVID pun aku tak boleh lawan, apatah lagi nak melawan Tuhan. Tapi Allah Ta'ala kata apa pula? فَمَا يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Tapi siapa pula yang Tuhan nak jadikan dia sesat? Tuhan akan jadikan hati dia sempit, sesak. Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia sedang menaiki langit. Orang naik langit kena pakai oksigen. Cuba tak pakai oksigen naik langit. Tak mampu tuan-tuan, sesak nafas kita sebab oksigen tak ada. Tak payah naik langit lah. Kita naik Gunung Kinabalu cukup. Sana oksigen cukup nipis. Silap-silap akhir bulan boleh mati kalau sekiranya kesihatan tidak bagus. Naik di atas sana. Bila kita naik ke langit, lapisan atmosfera, lepas saja lapisan atmosfera, oksigen dah tak ada. Itulah yang Quran kata, ka'annama yas'adu fis sama. Orang yang Allah Ta'ala tutup rapat hati dia, dia tak boleh terima Islam ni. Dia dengar ajar Quran, dia sesak nafas. Dia dengar ajar nasihat agama, dia mula sempit hati. Dia dengar saja apa-apa benda agama, dia rasa nak melawat, dia rasa nak meluat, dia rasa menyampah dan sebagainya. Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia sedang menaiki langit dalam keadaan bersesak-sesak nafas. Tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tak heran ada orang Islam yang langsung tak menguntungkan Islam. Statement-statement dia lebih menguntungkan musuh-musuh Islam. Allah Ta'ala tunjuk COVID-19 tu, patutnya kita tunduk dah. Surrender dah dengan kehendak Allah. Dah musim PKP hari tu pun melawan lagi. Ada lagi yang mulut-mulut capai ni. Kalau nak tutup kilang arak, tutup dulu Ma'at Tafiz. Tu mengaku Islam tu. Tuhan tunjuk kepada mereka, kalau Tuhan nak kalahkan kita, dia tak payah turunkan malaikat, dia tak payah turunkan burung ababil, dia tak payah buat macam tu, macam dulu-dulu. Cukup dengan dia hantar tentera dia, kuman ni, untuk menjatuhkan kita, mengalahkan kita. Tuan, tetapi nak buat macam mana? Kalau Tuhan dah abang dah tadi. Kalau dia nak jadikan orang itu sesat, Tuhan tunjuk macam mana pun, hati dia tetap tertutup rapat. Tetap sempit. Bahkan makin meluat. Makin nasihat, makin menyampah. Makin nasihat, makin meluat. Makin nasihat, makin ditegur, melawan dan sebagainya. Apa nak buat? Allah Ta'ala dah bagi dia tutup hati macam tu. Baik, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Maka sahabat Nabi SAW biasa kena syadaid ni bersama dengan Nabi. Biasa kena musibah-musibah ni. Bahkan dulu kita dah sebut hari tu, Nabi SAW satu hari didatangi oleh beberapa orang sahabat. Mereka mengadu kepada Rasulullah. Tak tahan ni, dia ikut perjuangan Nabi ni sampai pengsan-pengsan, tahan lapar ni. Maka mereka buka jubah mereka ni. Mereka tunjuk kepada Nabi, ya Rasulullah, susahnya kami ini ya Rasulullah. Mintalah Tuhan ni tolong kami sikit. Tunjuk buka ke pinggang, tengok-tengok ada anak batu, mereka ikat. Mereka ikat satu ketui anak. Nabi senyum, Nabi pun buka jubah dia, 2 biji anak batu. Apa maksud di situ?
Kan? Sebab tu sahabat Nabi dia malu nak mengadu kepada Rasulullah. Sebab dia tahu Nabi akan susah lagi daripada mereka. Mereka lapar. Rupanya Nabi lagi lapar. Baik, seterusnya. Maka pada tahun 8 Hijrah, atas kaul yang masyhur dan hadis yang masyhur, telah mengutus Nabi SAW akan satu tentera kecil lebih daripada 300 orang. Kita perang ni tuan-tuan, dalam Islam ada dua. Satu perang kecil, satu perang besar. Kalau perang besar dia panggil ghuzwah. Ghuzwah selalunya Nabi akan join sekali, Nabi akan jadi general. Dia panggil ghuzwah, ghuzwatu Badrin. Maksudnya perang Badar. Ada lagi satu dia panggil sariyah. Sariyah maksudnya perang yang kecil. Jadi jumlah tentera pun sikit. Yang ni macam ni dia kata 300 orang. Baik. Di dalamnya ada Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan telah dijadikan oleh Nabi akan kepala dan pemimpin tentera itu seorang sahabat yang besar namanya Abu Ubaidah bin Amir bin Al-Jarrah. Bin Amir Al-Jarrah. Maka itulah masa kena kelaparan. Sampai mereka itu mengenyangkan makan ikan ambar. Dia cerita dia tuan-tuan, Allah Ta'ala uji pasukan Sariyah ni, pasukan kecil, pasukan tentera ini yang nak sebenarnya mereka ni diutuskan oleh Nabi SAW pergi ke satu tempat dan mereka ni diuji oleh Allah Ta'ala dalam kelaparan. Yang akhirnya apabila mereka dah sabar dengan kelaparan itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala hadiahkan kepada mereka. Tiba-tiba terdampar seekor ikan paus di tepi pantai. Ini dia hanya bagi ringkasan. Dalam tajuk ni ataupun dalam cerita ni dia panggil ambar. Ikan ambar tu adalah ikan paus. Mereka lapar dalam perjalanan nak pergi perang ni, mereka lapar. Allah Ta'ala uji kelaparan mereka itu dengan kelaparan. Allah Ta'ala uji mereka dengan kelaparan, dengan musibah, dengan sakit macam-macam. Last sekali, bila mereka menang dengan ujian kelaparan tu, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi tunjuk kepada mereka seekor ikan paus terdampar dekat atas pantai. Nak abang apa tuan-tuan? Nak abang betul atau tidak yang Allah Ta'ala kata inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di sebalik susah itu ada senang, dan sesungguhnya di sebalik susah itu ada senang. Dua kali Tuhan janji. Muslimin dan muslimat, sikit lagi nah. Baik. Inilah pula kisahnya mau disebut di sini serta dengan hadisnya yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ba'asana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu salasami'atin nahmilu zadana ala riqabina. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu tentera kecil, kepalanya dan pemimpinnya adalah Abu Ubaidah bin Amir bin Al-Jarrah. Bermakna ini pasukan sariyah, pasukan kecil. Nabi tak join sekali. Nabi utuskan seorang kapten, seorang jenderal bernama Abu Ubaidah bin Amir untuk bawa 300 lebih orang ni pergi menuju ke medan perang ni. Dan banyak bilangan kami itu iaitu 300 orang yang menanggung bekalan atas batang lehernya. Baik, kata setengah riwayat hadis ini adalah utusan Nabi sebanyak orang ini ada di dalamnya orang Muhajir dan orang Ansar. Dalam pasukan perang tu campur sekali lah, golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Diutus Nabi pergi ke kampung orang Jahina yang tinggal di tepi laut kira-kira 5 hari perjalanan daripada negeri Madinah. Jahina ni tuan-tuan, satu kampung tepi pantai. Tuan-tuan biasa dengar nama Imam Syekh Abdul Rahman As-Sudaisi, Imam Mekah kan. Kampung dia itulah dia, kampung Juhainah. Sorry, bukan Jahina, Juhainah.
Baik, telah disuruh Nabi akan mereka ke situ daripada mengintai kalau ada angkatan makanan dan barang perniagaan orang-orang Quraisy di Mekah melalui tempat itu. Sekiranya ada mereka itu menempuhinya, jalan itu, hendaklah samun segala hartanya dan lawan mereka itu berbunuh-bunuhan. Maka pergilah orang 300 itu menyunjung taat sebagaimana yang disuruh oleh Nabi. Yang ini saya kena explain. Kenapa dia pergi habak samun? Tak apa kena lah. Tapi nak buat macam mana? Pengarang kitab ni dia pergi sebut. Dia kata apa? Sekiranya ada mereka itu menempuhi jalan itu, hendaklah samun segala hartanya dan lawan mereka itu berbunuh-bunuhan. Baik. Sebelum tuan-tuan salah faham. Ini atas arahan Nabi. Kenapa Nabi suruh pasukan kecil tentera ini pergi sekat perjalanan pedagang-pedagang Arab daripada Mekah yang nak berniaga ke Syam. Tu, yang kampung yang bernama Juhainah tadi itu adalah laluan utama orang-orang ataupun kabilah-kabilah Arab daripada Mekah. Kalau mereka nak pergi Syam, Syam ni mana? Syria. Mereka nak pergi berniaga, mereka akan lalu kawasan tu. Nabi utuskan pasukan Sariyah ni, pasukan kecil ini, yang diketuai oleh Abu Amir, Abu Ubaidah Al-Jarrah ni tadi, untuk sekat perjalanan mereka dan rampeh barang-barang mereka ni. Dan kalau mereka lawan, bunuh mereka. Tuan-tuan, kalau tak faham dia punya cerita, kita akan salah faham. Adakah Islam menganjurkan perbuatan lagu tu? Samun kata orang, kena faham. Mereka bukan berperang. Mereka sebenarnya nak rampas harta kabilah-kabilah Quraisy ni, peniaga-peniaga Quraisy ini, peniaga-peniaga Mekah ni. Sebab mereka ni curi barang-barang orang Islam yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Mereka guna barang-barang muslimin yang tinggal di Mekah tu buat modal berniaga. Inilah yang berlaku peristiwa Perang Badar. Faham? Perang Badar, sebenarnya Nabi bukan nak lawan pun, bukan nak fight pun, bukan nak serang pun. Nabi hantar 300 lebih macam ini, pasukan ini, untuk sekat perjalanan kabilah-kabilah Arab Mekah ini yang diketuai oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan lah yang mengetuai kabilah perniagaan ini, yang bawa barang-barang tinggalan golongan-golongan muhajirin. Orang muhajirin ni apa? Mereka yang orang Mekah berhijrah ke Madinah. Tuan-tuan ingat orang yang berhijrah ke Madinah ni, mereka ni bawa semua barang-barang pekakeh mereka. Mereka tak bawa apa. Mereka hanya bawa iman, sehelai sepinggang. Anak bini pun tinggal. Mereka tak bawa segala-gala kelengkapan kenderaan. Mereka tak bawa unta, mereka kuda, mereka segala. Mereka tinggal habis. Mereka hanya bawa iman. Rupanya barang-barang mereka yang mereka tinggal di Mekah tu telah dirampeh oleh penduduk Mekah, oleh kabilah-kabilah Quraisy ini, dan mereka jadikan pula barang-barang orang Islam tu modal berniaga pula. Maknanya itu hak milik orang Islam. Nabi SAW perintahkan sahabat-sahabat dia kepung puak-puak ni, rampeh balik harta benda kita. Abu Sufyan anggap itu adalah merupakan signal perang. Abu Sufyan kan, dia baru balik daripada Syam, dia baru balik daripada meniaga daripada Syam. Bila kena kepung dengan orang-orang Islam seramai 300 lebih ni, dia ingat ini adalah amaran ataupun signal bahawa orang Islam Madinah nak ajak mereka perang. Maka Abu Sufyan hantar spy dia pergi ke Mekah supaya hantar bantuan. Maka berlakulah hantaran bantuan yang seramai 1000 tentera melawan hanya 300 orang. Dengan bala tentera yang hebat dan sebagainya, akhirnya 300 orang nak menentang 1000 orang. Mereka bukan nak perang asalnya. Mereka nak ambil balik hak milik mereka tu atas arahan Nabi. Tapi apakan daya, mereka dah salah faham. Mereka anggap bahawa itu adalah signal untuk berperang. Berlaku pada bulan puasa 17 Ramadan. Apakan daya, berlaku jugalah Perang Badar. Tetapi Allah Ta'ala, walaupun mereka bilangan mereka sikit 313 orang, datang pertolongan daripada Allah dengan Allah Ta'ala turunkan seramai 1000 malaikat.
Oh, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ada mereka itu menempuhi jalan itu, hendaklah samun. Jadi sebab apa? Dia sebut dekat situ samun. Kan? Jadi jangan kita salah faham. Macam jadi penjenayah pula duk samun barang orang. Dah. Sebenarnya Nabi perintah mereka ni rampeh harta benda yang telah digunakan oleh kabilah-kabilah Quraisy ini pi bawa meniaga di Syam. Sikit lagi. Kata Jabir, fafaniya zaduna hatta an kana yakunu lirrajuli minna kulla yawmin tamratin faqila lahu ya aba abdillah wa aina kanat taqa'u tamrata minar rajul. Di dalam perjalanan itu habis bekalan kami hinggalah bahawa ada jadi bagi seseorang daripada kami tiap-tiap hari makan sebiji kurma. Bekalan mereka tak ada kecuali bekalan kurma. Jadi mereka hanya gunakan kurma tu untuk bekalan makan. Kata setengah riwayat hadis ini, bila habis bekalan kami, maka kepala tentera kami yang bernama Abu Ubaidah pun menyuruh kumpulkan baki buah-buah kurma siapa yang ada. Maka dikumpulkan semuanya dan digaulkan semuanya sama-sama dengan buah kurma yang diberi uncangnya oleh Nabi tadi. Kemudian daripada itu maka kepala tentera itu pun memberi pada tiap-tiap hari akan sedikit pada seorang akan buah kurma itu, hingga jadilah pada akhirnya dirinya seorang sebiji sampai beberapa hari. Demikian itulah maka habislah buah kurma itu sama sekali. Sebelum berangkat, mereka ni dikirim oleh Nabi satu bungkus kurma untuk bekalan makanan sana. Lama-kelamaan mereka ni makin lama makin habis. Jadi Abu Ubaidah ni perintahkan semua sahabat, semua tentera ni kumpulkan mana-mana baki buah kurma yang ada. Kumpul. Lepas tu bahagi seorang sikit. Lama-lama pun nak habis juga. Dan dapatlah kami semua kelaparan sampai setengahnya makan daun kayu kering yang dikumpulkan daripada pohon-pohon kayu yang menggugurkan daunnya di jalan kami itu. Sampai terputus bekalan makanan, sampailah kami ni hanya makan apa? Daun-daun yang gugur daripada pohon kayu, iaitu direndam di dalam air dan dikunyah, dimamak lalu dimakan, hingga ada setengah daripada tentera itu jadi malas. Jadi meluleh di dalam mulutnya sebab memamah daun kayu-kayu itu. Ayat ni di antara kesusahan yang berlaku di kalangan sahabat. Dalam keadaan Nabi suruh mereka perang, bekalan makanan pun habis. Bila dah habis dah bekalan buah kurma tu, mereka hanya makan apa? Tu dia daun-daun kering, daun-daun yang gugur daripada pokok. Lepas tu mereka rendam, mereka minum, mereka makan. Lepas tu lapar lagi, mereka lagu tu jugalah mereka buat dan sebagainya. Sampai mulut mereka ni meluleh. Meluleh ni apa? Jadi kepeh ke apa? Dok makan daun. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok siri perjuangan rakyat Syria, inilah yang mereka rasa. Kita malam ni sup tom yam, mereka malam-malam sup rumput. Itu pun kalau ada rumput. Ni daun-daun yang gugur dekat pokok ni mereka jadikan sup. Itulah makanan mereka hari. Mereka jadikan seolah-olah macam sup sayur ni. Kan? Nasi tak tahulah ada tidak kah apa-apa. Ni nak pi pasang, nak pi kerja tak boleh. Sebab apa? Sana sini bunyi bom, sana bunyi bom, tak selamat. Allahu akbar. Muslimina muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pula tuan-tuan bukan setakat jatuh, bukan takut kerana bom jatuh atas kepala kita. Kita takut kalau lalu kat kampung tu pokok durian, buah durian jatuh kepala kita. Tengah musim. Weh, elok lalu ni pokok durian banyak ni kan jatuh. Ada orang tanya saya, Haji, Ustaz, saya ni bawa lori durian. Kalau saya masuk kampung yang pokok banyak ni, pokok durian banyak, tiba-tiba jatuh buah durian tu atas lori saya. Saya punya ke dia punya lagi? Sebab kita bawa lori. Kita mana sedar buah dia jatuh. Dia kata tak ada jalan lain ke hang nak lalu? Dia kata tak ada jalan lain Ustaz. Memang kena lalu tu juga. Jadi bila kita lalu tu, kita tak tahu yang
Buah tu jatuh ke tak jatuh. Lepas tu bila kita punggah buah-buah tu, yakinkah kita rasa buah kita semua kah ataupun campur dengan buah orang lain sekali? Kita kata kalau sekiranya kita tak tahu keadaan tu, kita tak tahu ada buah lain jatuh atas kita punya lori tu, itu dah dikira dimaafkan sebab luar pengetahuan kita. Tapi kalau kita dengar dah bunyi jatuh pam sekali, ada jatuh. Dia buat kerap pula lalu kat situ pula, memang cari nahai lah saja. Dia kata rezeki daripada langit. Tu tak boleh. Ada juga tu soalan-soalan macam tu. Kadang-kadang kita tak kiam pun. Kita bukan ada dusun durian. Betul je? Boleh jadi macam tu. Pokok durian kan kadang-kadang dia punya dahan tu melengkak sampai ke tengah jalan kan, jalan orang lalu lalang. Jadi kita bawa lori. Kalau naik motor tak apa, kita sedar ni bawa lori. Kita bawa lori pula, pasang lagu pula, tak dengarlah durian tu jatuh. Alai kot Ustaz, rezeki kita kot. Kalau kita tak tahu apa-apa, itu dimaafkan. Tapi kalau kita tahu, kena pulang balik semula lah. Sebab tu bukan hak kita. Wallahualam. Cukup sekali itu tuan-tuan. Yang baik itu datang daripada Allah, tak baik itu silap saya. InsyaAllah sambungannya. Baik, kita sampai bila didengar oleh orang yang jadi murid Jabir mengkhabarkan hadisnya demikian itu, maka sudahlah jatuh muskil di hati mereka. Macam mana boleh tahan sebiji kurma satu hari? Jabir bin Abdullah ni kan, dia cerita kepada anak murid dia. Dan anak murid dia dengar Jabir bin Abdullah tu bagaimana kesusahan dan kepayahan mereka nak bawa Islam dulu. Kan? Jadi Jabir bin Abdullah ni bawa cerita kepada anak muridnya. Maka anak muridnya pun bertanya, hai Tuan Guru, macam mana boleh hidup sebiji kurma aja makan? Sebab zaman tu dah mudah dah. Kan? Dah mudah dah. Dah elok dah. Islam dah mula kembang. Macam kita lah. Beranak-beranak dah Islam dah. Cuba kita hidup zaman jahiliah, belum tentu kita Islam. Dengan segala-gala musibah, bala, deraan dan macam-macam ancaman. Belum tentu kita boleh pegang Islam kita sampai lama. Itu pun bila kita dah dapat Islam percuma, ada yang nak keluar pula. Ada yang nak lawan pula. Ada yang minta ni keluar. Ada yang cabar mahkamah sebab tak boleh juga keluar daripada agama. Mahkamah kata tunggu umur 18. Dia nak bawa anak dia keluar juga walaupun belum umur 18. Ini berlaku. Wallahualam. Tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan surah Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.